perkara yang wajib bagi zat Allah Ta'ala tu hak mana? Tu dikatakan ketiadaan binasa adanya zat Allah. Maka zat Allah tu lah dikatakan yang kekal. Nampak tak? Pada pihak mana yang kata yang kekal? Adanya zat Allah tu. Nampak tak? Tu kata Tuhan. Pengertian kita nak faham pada pihak Tuhan. Nampak tak? Ayat ni lagu mana pengertian dia tu? Keadaan adanya Tuhan ni, tu kita kata tidak terima binasa ataupun ketiadaan binasa ataupun ketiadaan kesudahan. Maka perkara yang menerima pada pihak ketiadaan kebinasaan, maka perkara lagu ni lah yang dikatakan adanya tidak bermula ataupun ada dia tidak ketiadaan permulaan. Nampak tak? Bila sesuatu zat yang ada ketiadaan permulaan, maka zat yang ada ketiadaan permulaan itulah lazim bagi zat yang ada ketiadaan permulaan ni, wajib bagi zat tadi ni pada pandangan akal. Keadaan ada diri dia tu tidak akan menerima binasa. Tu dikatakan ketiadaan binasa pada pihak ada dia. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ada dia bukan ada yang bangsa kena jadi. Ada dia tu tak dibangsakan dengan rentahan, orang panggil. Nampak tak? Maka ada lagu tu bukan ada yang bangsa dicipta. Nah, maka benda yang ada tu bukan bangsa dicipta. Maka benda lagu tu orang panggil benda yang qadimun. Benda yang senantiasa ada dia. Tu zat Tuhan. Nah, kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah ni, nak menerima pada pandangan akal kita ketentuan pada zat Tuhan, zat Allah. Lagu tu. Nampak tak? Jadi bersalahanlah antara keadaan adanya Allah Ta'ala ni dengan keadaan adanya makhluk. Nampak tak? Itu kata bersalahan tu. Itu wajib bagi zat Allah Ta'ala ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kelak tu kita nak bicara tu. Nampak tak? Itu kata mukhalafah. Mukhalafah tu. Apa dia mukhalafah? Tak serupa, tak menyamai. Nampak tak? Pada pihak mana tak serupa, tak menyamai ni? Pada pihak diri Tuhan, pengertian pada zat Tuhan, pengertian pada sifat Tuhan, pengertian pada af'al Tuhan. Nampak tak? Maka pihak tiga perkara ni lah bermakna, tiga perkara ni berkaitan dengan ketuhanan yang kita duk bicara Tuhan ni. Nampak tak? Tu. Maka bila bersalahan di antara zat makhluk dengan zat Allah, bersalahan antara sifat makhluk dengan sifat Allah, bersalahan antara af'al makhluk dengan af'al Allah, maka bila kata bersalahan tu dengan makna kata tak serupa, tak menyamai. Bila? Sedia kala lagu tu. Nampak? Bila dah tak serupa pada pihak zat dengan makna kata zat Allah tak menyamai dengan zat makhluk. Zat makhluk ni lagu mana? Zat yang diciptakan. Maka zat yang diciptakan ni zat yang ada dia mengambil lapang. Bila ada dia mengambil lapang, perkara yang bangsa mengambil lapang tu lah dikatakan jirim. Maka faham kita di sini zat Allah Ta'ala zat yang menyalahi pada zat makhluk. Dengan makna tak serupa pada zat makhluk. Pengertian dia zat Allah bukan jenis bangsa berjirim lah. Nampak tak? Itu kelak kita akan membahaskan perkara ni. Nampak tak? Ni nak menyatakan tentang keadaan bagi zat Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala ni ada, wajib ada bagi zat Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan, dan wajib bagi zat yang ada, makna kata zat Allah Ta'ala ataupun keberadaan bagi zat Allah Ta'ala ni tidak menerima kebinasaan. Nampak tak? Ataupun ketiadaan kebinasaan. Nampak tak? Tu. Ketiadaan kebinasaan tu orang panggil perkara yang sungguh kait dengan zat Tuhan. Sungguh di mana ni? Sungguh pada pihak diri perkara tu. Dapat kita menghukum ataupun dapat kita menggambarkan pada pihak diri perkara tu. Menerima pada pihak diri perkara tadi ni kelayakan bagi sifat-sifat ketuhanan bagi Tuhan. Lagu tu. Nampak tak? Sebab pengertian Tuhan ni apa dia? Pengertian Tuhan ni yakni zat yang bersifat dengan istighna, dan zat itu juga bersifat dengan iftiqar. Zat yang berlaziman dengan istighna dan zat yang berlaziman dengan sifat iftiqar.
Istighna 11. Iftiqar 9. Maka 11 campur 9 20 sifat. Maka 20 sifat inilah diperwajibkan di atas kita tiap-tiap daripada mukallaf mengkaji, membahas, memikir, menilai serta i'tiqad atas diri perkara tu pada pihak zat Tuhan. I'tiqad itulah pekerjaan kita. Fikir itulah pekerjaan kita. Nampak tak? Tilik itulah pekerjaan kita. Orang panggil perkara yang bersangkut paut dengan perbuatan kita. Maka perkara itulah diperwajibkan syarak di atas kita. Nampak tak? Supaya apa? Supaya kita nampak pada pihak penerimaan tu. Nah, berkaitan dengan ketuhanan bagi zat tu, zat Tuhan. Nampak tak ni? Tu. Tu dia kata nah. Artinya fanaknya adanya Allah tu, binasanya. Maka binasa inilah dikatakan perkara yang mustahil. Perkara inilah yang dikatakan dinafikan, menafikan pada pihak diri mana? Itulah tu, binasa itulah tu. Maka menafikan binasa itulah dikatakan ketiadaan binasa. Pada pihak mana? Zat Tuhan itulah. Yakni tak bersabit Tuhan dengan perkara yang dikatakan binasa. Tu kata tak diri perkara tu. Tu kata mustahil. Faham tak tu? Tu kata tentu tak. Tu. Nampak tak? Kalau kita seolah-olah kita nak berbicara lah, nak mengucap kalimat tadi lah, makna kata kalimat pada pihak menafikan tu, tu dikata tentu tak sama sekali binasanya Allah ataupun binasanya keadaan Allah. Nampak tak? Lagu tu. Faham tak tu? Tu. Baik. Maka kata mu'alif, binasa Allah Ta'ala itu tu. Binasa tu lah tu. Arab dia kata fana tak? Maka perkara ataupun sifat yang bernama binasa tu lah tu. Nah tu, nisbah pada mana? Allah Ta'ala itu tu. Kita adukan dengan Allah Ta'ala tu. Nak letakkan pada pihak diri binasa tu. Maka diri binasa tu lah dikatakan perkara yang tentu tidaknya sama sekali. Lagu tu. Yang tentu dak. Maksud kata tentu dak ni apa dah? Tentu tak bersabit pada pihak tu Tuhan. Tak bersangkut paut. Tak bersabit ni dengan makna tak bersangkut paut. Tak bergantung di Tuhan tu. Nampak tak? Cerita bab binasa-binasa ni nak sandak di Tuhan ni, bukan dia jenis dia. Dah buat lagu tu. Tak layak nak sandak kepada sifat-sifat yang menunjuk kepada kelekehan, kelemahan ni pada zat Tuhan. Pasal apa? Binasa ni satu perkara yang menunjukkan pada pihak kelemahan ni. Ini lekeh. Kalau bahasa dulu dia panggil kelekehan. Jenis lekeh. Benda hak yang boleh terima fanak ni tu benda lekeh. Nampak tak? Benda lagu tu benda yang bergantung hidup dia tu. Kalau kata dia hidup dia macam mana? Hidup yang bergantung pada yang lain. Nampak tak? Maka perkara yang hidup bergantung pada perkara yang lain, perkara lagu ni sah tak boleh menerima binasa pada pandangan akal. Sah boleh menerima binasa. Contoh dia macam mana? Macam keberadaan kita ni. Adanya kita bergantung kepada yang lain. Nampak tak? Maka kekalkan keadaan adanya kita ni, maka wajiblah bergantung pada perkara yang lain juga. Nampak? Mesti lagu tu. Maka bila kata menerima binasa pada pihak kita ni, maka sah. Perkara tu orang panggil perkara yang harus pada akal. Boleh menerima. Walaupun lah ni tak binasa lagi. Sebab apa? Sebab ada kita pun ada yang bergantung dengan yang lain. Nampak? Maka yang lain tu lah yang mentakbir ataupun yang sah ataupun boleh nak mentasarufkan diri kita ni lagu mana pun. Nampak tak? Tu bagi pihak dia patut dan padan. Bagi pihak kita ni patut padan juga. Pada pihak mana? Menerima. Pada pihak dia patut dan padan nak mengekalkan ke? Nampak? Nak mengubahkan ke? Tu orang panggil kelayakan bagi dia. Bagi siapa? Bagi Tuhan tadi ni. Nampak tak? Pada pihak kita ni kelayakan pada pihak mana? Boleh juga. Tapi boleh pada pihak menerima.
Menerima apa? Menerima kekal ke? Menerima binasa ke? Nampak tak? Pada pihak kita ni, sah dah lagu tu? Sah. Sebab apa? Sebab binasa dan kekal pada kita ni bukan suatu perkara yang wajib. Pasal apa? Pasal ada kita pun bukan suatu perkara yang wajib. Nampak tak tu? Tu perbezaan tu. Perbezaan. Tu kita. Tu kita nak dinisbahkan dengan Tuhan. Nampak tak? Jadi di sini kita nampak lagi kedudukan Tuhan ni. Nak berbanding dengan kedudukan kita ni. Boleh nampak tak? Boleh nampak kita ni duduk tahu mana? Tujuan kita mengaji usul ni nak bagi kenal diri kita. Dan nak bagi kita kenal Tuhan kita. Nampak? Apabila kita dapat membezakan antara kita dengan Tuhan kita, maka kita tahulah kedudukan kita ni di mana dan macam mana. Dan kedudukan Tuhan ni macam mana. Nampak tak? Jadi barulah kita ni pada pihak diri kita yang dikatakan hamba makhluk ni, nampak tak? Barulah orang kata apa? Dapat orang panggil penjelasan cara keadaan macam mana nak hidup ni. Nampak? Di atas dunia yang diciptakan oleh Tuhan, baru kita ada penjelasan orang panggil. Nampak tak? Jelaslah pada kita ni. Kalau lagu tu kita ni, kedudukan kita ni lagu mana? Tahu kata kita makhluk daripada ciptaan Allah. Maka bila kita ni dah makhluk, hidup kita ni lagu mana? Hidup kita ni dengan cara menumpang. Nampak tak? Kita ni bangsa diciptakan, dijadikan. Maka jenis benda yang dijadikan, diciptakan tu orang panggil benda yang tumpang. Nampak tak? Tumpang pada pihak mana? Tumpang pada pihak yang memberi tumpanan tadi ni. Nampak tak? Tu. Nanti fikir-fikirlah. Fikir-fikirlah. Tu lah. Bila dah kenal Tuhan ni kena fikir-fikirlah. Nampak tak? Baik. Dan dalil dia kata, bukti. Mana kita tahu macam mana kita boleh orang kata apa? Menghukum kata perkara yang kata binasa tadi ni adalah perkara yang mustahil bagi zat Allah. Dan baka tu satu perkara yang wajib bagi zat Allah. Maka kita tengok pada pihak penjelasan kita atas bukti orang panggil. Apa dia bukti-bukti ni? Arab dia panggil dalil. Tu tanda ataupun bukti. Dan dalil di atas demikian itu. Dalil di atas demikian itu. Demikian mana? Demikian kata binasanya zat Allah Ta'ala tu. Yakni menerima binasanya bagi zat Allah Ta'ala tu, ataupun keadaan adanya zat Allah Ta'ala tu. Mana bukti dia? Bukti dia ialah kita fikir. Ni orang panggil bukti atas jalan fikir orang panggil. Nampak? Ni kata dalil atas jalan akli, atas jalan fikir. Fikir lagu mana? Bahawasanya kata muallif. Ni jalan fikir dia. Cuba fikir. Jika takdir kalam tadi, jika tidak kekalnya Allah Ta'ala ni, kalaulah kata Tuhan ni tak bersifat dengan kekal, makna kata di sini Tuhan ni dapat menerima kebinasaan ada dia. Nampak tak? Tu boleh menerima kebinasaan ada dia. Nampak tak? Maka bila kita faham kata Allah Ta'ala ni, jika ada dia Allah Ta'ala ni ada yang tidak kekal, nampak tak? Maka tentulah adanya Allah Ta'ala tadi ni ada yang macam mana? Boleh menerima binasanya. Kalau gitu. Nampak tak? Ada dua tu ya. Dua tu ya. Dia tak ada yang ketiga. Dia tak ada hak tengah-tengah. Pasal apa? Pasal jenis hak yang dikatakan jenis benda yang ada ni. Benda yang hidup ni. Dia dua bagai ya. Satu orang panggil benda ataupun perkara yang bersabit dengan sifat baharu. Nampak tak? Lagi benda tu, lagi yang satu lagi benda yang bersabit dengan sifat sedia. Nampak tak? Dia dua tu lah. Kalau tak sedia, baru. Nampak? Kalau tak baru, sedia. Nampak? Ni kita nak takdir kalam ni. Kalaulah Allah Ta'ala ni bukan jenis sedia dan tak kekal.
Nampak tak? Tu. Kalau Tuhan ni tak sedia dan tak kekal, maka tentulah Tuhan ni menerima binasa. Nampak tak? Pada pihak mana? Adanya diri dia tu. Binasa ni binasa pada ada keberadaan diri dia tu lah. Orang panggil adanya dia tu. Nampak tak? Maka tentulah, tetaplah. Tu, tentu tu dengan makna tetap lah tu. Tetap binasanya Tuhan tadi ni. Zat Allah tu. Nah, kalau lah kata zat Tuhan tu binasa, dan kalau Allah Ta'ala itu binasa, dia kata. Kalau ni semua orang panggil takdir lah ni. Nah, dan kalau Allah Ta'ala itu binasa, nampak tak? Maka tentulah, tetaplah diri zat Allah Ta'ala ni, dia panggil apa? Baru ataupun yang baru. Nampak tak? Tentulah bagi Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kudus, baru. Maka pada pihak diri Tuhan tu, orang panggil yang baru, hadisun. Nampak tak? Tu. Kalau Tuhan tak bersifat dengan kekal, tentulah Tuhan ni binasa. Kalaulah kata Tuhan ni binasa, maka menerimalah pada pihak diri binasa dia tadi ni dalam keadaan lagu mana? Menerima atas jalan perubahan selepas ada. Nampak? Bila kata menerima perubahan selepas ada, maka keadaan yang mengubah daripada ada kepada binasa tu dikatakan baru. Nampak? Tentulah, wajiblah bagi Tuhan tadi ni bersifat pula dengan sifat baru. Nampak? Bila Tuhan bersifat dengan baru, dengan makna kata di sini, faham kita? Nah, kedudukan bagi perkara yang dikatakan baru tadi ni. Nampak tak? Hakikat bagi diri perkara yang baru tadi ni. Nampak tak? Maka bertukarlah daripada hak yang wajib kepada baru. Dengan makna kata, kalau bertukar lagu tu, pergantungan pada pandangan akal, perkara yang boleh bertukar salah satu di antara dua ganti, itu dikatakan perkara yang harus pada akal. Jadi, istilah di sini nak cerita apa? Makna kata, pada pandangan akal, nak menghukum kata Tuhan ni suatu perkara yang wajib, bertukar takhir lah. Bertukar jadi apa? Bertukar jadi satu perkara yang jaiz pula lah. Nampak? Bertukar pada hakikat tadi ni, adakah kita boleh menerima? Tu. Nampak tak? Adakah kita boleh menerima lagu tu? Tu kata mustahil. Pasal benda yang wajib nak bertukar jadi perkara yang mustahil. Boleh ke lagu tu? Benda wajib ataupun perkara wajib ni perkara lagu mana? Perkara wajib ni adalah perkara yang tetap. Nampak? Tu kata yang mesti. Apa dia yang mesti? Yang tetap lagu tu. Maksud kata tak menerima perubahan sama sekali. Tu kata yang tetap. Tetap di sini tetap pada pihak mana? Pandangan akal. Nampak tak? Kita nampak pada pihak diri zat Tuhan ni, bangsa yang macam mana? Yang mesti, bangsa yang tetap. Ini dia tu. Kait daripada mana? Pada pihak ketuhanan dia tu. Kalau ada yang bangsa tetap. Kalau tak tetap, tentulah dia bukan Tuhan. Makna kata, kembalilah dia tu balik kepada pengertian, orang panggil makhluk. Nampak tak? Sebab adanya makhluk ni tetap tak? Tak tetap. Tu kata adanya makhluk ni sementara. Nampak? Tu kaya sementara. Tu. Miskin pun sementara. Hidup sementara. Tu bangsa kita. Semua jenis bangsa sementara. Apa sementara? Yang menerima pada perubahan. Maka perkara yang menerima perubahan ni dikatakan istilah ni. Istilah atau ulama mutakalimin. Dikatakan perkara lagu mana? Ni kata perkara yang baru. Nampak tak? Bila perkara tu perkara baru, maka perkara baru ni bukan suatu perkara yang wajib pada akal. Sebab apa? Dia boleh berubah. Bila kata perubahan berlaku, ada permulaan bagi dia dan mesti ada kesudahan baginya. Nampak tak? Maka tiap-tiap daripada perkara baru, nak tentu ada permulaan dan akhir dia dengan kebinasaan ataupun fana. Itu layak. Kalau Tuhan boleh menerima fana, maka makna kata Tuhan bukan lagi suatu perkara yang wajib, bukan suatu perkara yang tetap.
Nampak? Bila Tuhan tu tak tetap, jadi lagu mana? Ada kalanya masa dia tu jadi Tuhan. Ada kalanya masa dia jadi makhluk. Apabila jadi lagu tu, orang panggil apa tu? Panggil apa lagu tu? Yang berlaziman dengan dur dan tasasul. Nampak tak? Perkara yang berlaziman dengan dur dan tasasul. Bila suatu perkara yang bersabit dengan dur dan tasasul, maka perkara yang dikatakan dur, yakni perkara yang kita mengatakan perkara mustahil. Kalau kata tasasul, perkara yang kita mengatakan diri tasasul, perkara yang mendapatkan pada pihak diri tasasul, gambaran pada diri tasasul tu. Nah, maka pada pandangan akal menetapkan perkara lagu tu orang bagi perkara yang mustahil. Maka kalau berlaziman perkara yang mustahil tadi ni pada perkara yang wajib, nampak tak? Pada perkara yang tetap, maka hukum bagi perkara yang berlaziman dengan perkara mustahil tadi perkara mustahil tadi tu berlaziman dengan perkara yang wajib, maka hukum daripada pandangan akal perkara lagu ni kita nak panggil perkara apa? Nak panggil perkara tu perkara macam mana pula? Tiga benda ya. Itu kata perkara mustahil. Sebab apa? Sebab wajib tak boleh bergaul dengan mustahil. Maka mustahil perkara wajib bergaul dengan perkara mustahil. Sebab mustahil bukan ada pada pihak diri perkara. Wajib tetap ada pada pihak diri perkara. Maka bersamaankah mustahil dengan yang wajib ni tadi ni? Joh langit dan bumi lah. Nampak tak? Itu tak boleh nak berlazim. Nampak tak? Maka hak mustahil tetap mustahil. Nampak tak? Hak yang wajib tetap wajib. Itu pada akal. Nampak tak? Kalau pada pihak diri mustahil tu kata tentu daknya. Nisbah pada mana? Kait dengan zat Allah. Nampak tak? Kalau hak yang wajib tentu adanya. Kait dengan apa? Kait dengan zat Allah. Tu orang panggil tentu tu dengan mana? Tetap adanya. Lagu tu. Mesti adanya. Tu. Mesti daknya. Lagu tu. Nampak tak? Tu. Hak mesti dak, tu mustahil. Hak mesti tetap, tu orang wajib. Hak yang tak mesti ni. Tak mesti sebelah dak, tak mesti sebelah tetap. Tu orang panggil apa? Barang yang macam mana lagu tu? Tu barang jaiz ataupun barang yang pada pandangan akal dikatakan barang yang harus. Sebab apa? Sebab sah salah satu daripada dua perkara tadi ni. Bergiliat ganti yang panggil. Dia jenis tak tetap. Lagu tu barang tak tetap. Pasal kod ni boleh. Kedudukan dia tak tetap. Macam mana? Seperti mana sifat kita ni dan juga zat kita ni. Bukan dia tetap. Nampak tak? Tu kadang-kadang kita seronok sat. Okay. Nah, seronok. Tapi seronok sat. Nampak tak? Lepas tu berduka pula. Nampak? Adakah berduka tu berpanjangan? Tak. Pasal apa? Pasal perkara tu perkara jaiz. Nampak tak? Tu. Tu kita kena ingat apa-apa pun benda yang berlaku di atas kita ni nak satu ujian. Nak abang kata lagu tu. Sebab apa? Perkara yang berlaku tu bukan perkara yang akan tetap berlaku lagu tu. Dia akan boleh menerima perubahan. Kalau kata dia perkara yang tetap, bolehlah kita nak berungut. Tapi perkara yang berkait dengan kita ni, perkara yang layak menerima perubahan. Yang boleh menerima perubahan. Maka bila dia boleh menerima perubahan, tak boleh merungut. Nampak tak? Tak boleh kita nak merungut. Tak layaklah kita nak merungut. Malulah kalau kita merungut pada benda yang sementara. Nampak tak? Mai susah sikit pun merungut dah. Mai senang sangat, megah dah. Dia lupa dah. Tak layak lagu tu. Layakkah kita jadi lagu tu? Tak layak. Pasal apa? Pasal bangsa yang kait dengan diri kita ni, orang panggil bangsa yang sementara. Lagu tu. Nampak tak? Itu kata bangsa sementara tu. Jadi yang patut kita kena buat lagu mana? Menerima diri perkara tadi ni dan kita gunakan diri perkara tadi ni untuk jalan kepada mana? Kembali kepada pencipta dia balik. Nampak? Itu jalan yang selamat. Nampak tak? Ikut atas jalan tu lah. Lagu tu kita ni kalau nak hidup.
Baru satu kehidupan. Nampak? Baru jadi satu kehidupan. Nampak tak? Tu yang sempurna lah. Lain tu, lain pun satu kehidupan juga. Kalau tak buat lagu tu, satu kehidupan juga. Tapi kehidupan yang macam mana? Yang tidak sempurna. Nampak tak? Tu. Jadi kita nak sempurna ni, sempurna hak yang sementara ni, cara dia lagu ni lah. Nampak tak? Dunia ni dia bukan pulih-pulun banyak-banyak sangat. Nikmat dunia ni dia bangsa sikit. Dunia ni dia bukan macam syurga, bukan macam akhirat. Akhirat boleh lah. Dunia apa syurga ni tempat nikmat. Tapi dalam dunia ni dia bukan tempat nikmat, bukan tempat untuk kita mengumpul nikmat. Dia hanya untuk apa? Kita merasai sedikit nikmat. Tu sebab dunia ni kalau ada sikit dekat kita, senang kita nak jaga. Tapi bila kata ada banyak, kait banyak dengan diri kita, jadi masalah. Bukan kata hak lain, fikir sudah dah. Nampak tak? Duk-duk tak duk, fikir kata nak salin kereta, nak tukar kereta baru. Contoh. Tu. Mai terfikir nak tukar kereta baru, sudah dah. Kereta tak tukar lagi. Tapi fikir tu, dah jadi masalah dah. Nampak tak? Akan jadi masalah dah. Ya, masalah ke mana? Masa tu baru duk rancang. Oh, kena lagu ni. Kena lagu ni. Kena lagu ni. Kena lagu ni. Hak duk makan sehari 20 tu, kena kerot sikit. Nak makan dekat 5, simpan 15. Dia jadi lagu tu. Itu sebab dia ada perancangan. Nampak? Jadi benda lagu tu hak asal daripada mudah, jadi payah balik bagi dia tu. Nampak tak? Tu. Dia jenis kena ambil sikit ni. Dunia ni. Dia tak boleh nak melampau, tak boleh. Macam kita minum air ni. Nampak tak? Nah, air sejuk ni sekadar mana yang kita nak boleh minum sekali minum. Segelas ni, memadai Kalau pergi buh sekali sejak. Tak sejak. Nah, minum. Habis. Jadi nikmat lagi. Tak dah. Nampak tak? Dan nak jadi apa? Nak jadi pada kita ni kesan apa? Kesan mudarat dah lah. Nampak tak? Ui, nak berhabis. Walhal asal dia tu boleh jadikan nikmat tu. Ayak ni. Tapi kalau letak berlebihan daripada asal dia, kedudukan dia, hak yang kata boleh jadi nikmat tadi ni bertukar jadi apa? Mudarat ni. Nampak? Dunia lagu tu lah. Nampak bagi. Bukan kata tak bagi ambil. Nak tak bagi ambil, baik mati. Terus ada hidup. Nampak tak? Bila kita hidup di atas dunia ni, adalah keperluan kita. Maka keperluan tadi ni, kena kerti arti keperluan tu. Nampak tak? Jangan melampau. Bila melampau arti apa orang panggil? Apa nama keperluan tadi ni? Nampak tak? Dia jadi berlebihan. Maka bila berlebihan, maka mudarat baliklah kita. Nampak tak? Tu. Macam ayak tu. Bila dia cukup-cukup, sempurna bagi kita. Dia jadi satu nikmat. Bila dia berlebihan, sudah. Nampak tak? Habis dia masuk sampai ke dalam rumah, perabot pun rosak, kakah-kakah dalaman rosak, semua rosak tu ketika banjir tu. Tu berlebihan terlampau dah tu. Nampak tak? Tu terlampau berlebihan dah tu. Bila dia mai sampai ke rumah kita, habis. Bukan kata jadi nikmat dah, jadi mudarat. Tu dah tu. Nampak tak? Timbang bagi elok-elok. Maka kata mu'alif, maka pada pihak mana ni? Pada pihak tentulah. Kalau kata kita takdirkan, kata kalau Tuhan ni tak bersifat dengan baqa, tentulah Tuhan ni bersifat dengan fana. Bila Tuhan bersifat dengan fana, tentu Tuhan ni akan menerima kebinasaan. Bila Tuhan ni kalau menerima kebinasaan, sabit bagi Tuhan ni seperti mana? Sifat baharu. Nampak tak? Maka baharu bagi Allah Ta'ala tu, nampak tak? Iaitulah mustahil. Tak dapat terima. Nampak tak? Suatu perkara yang tak sama sekali lah orang panggil. Tu baharu bagi Allah tu. Tu. Tu orang panggil mustahil. Pasal apa kata mustahil? Ni ilat bagi mustahil. Kerana telah kejap, kemah. Yakin. Kejap ni dengan makna yakin lah. Kita ni pada pihak mana? Pada pihak dalil qidam yang telah lalu. Kita yakin pada pihak mana ni? Pada pihak kita berbahas dalam bab qidam, tempoh hari tu. Tempoh hari yang lepas tu. Nampak tak? Tu kalau Tuhan bersifat dengan baru, maka kelaziman perkara yang bersifat dengan baru tentulah
berhajat. Nampak? Bila kata sesuatu tu dia berhajat, maka hilanglah orang panggil pada pihak sifat kesempurnaan dan hilanglah pada pihak sifat terkaya baginya. Nampak tak? Tuhan kalau berhajat, mana kata ternafi iftiqar lah. Ternafi segala sifat-sifat iftiqar. Tu. Kalau Tuhan tu berhajat. Tiap-tiap yang berhajat tentu berhajat kepada fa'il orang panggil. Nampak tak? Yang menjadikan dia. Lagu tu. Tu orang panggil perkara apa-apa berkaitan dengan jenis bangsa berhajat ni. Nampak? Tu Tuhan ni kita tak boleh lah nak buat suluh Tuhan ni seperti mana kita faham pada pihak diri makhluk. Tu yang nak semayang tak semayang tu dia jadi boleh buat, ada kalanya boleh tak buat, ada kalanya mudah-mudah. Pasal apa? Pasal tak faham erti ketuhanan. Tak faham erti yang dikatakan makhluk ni. Nampak tak? Dia tak tahu kata diri dia tu siapa, dia tak tahu kata daripada mana dia main tu. Nampak? Orang lagu ni dia jahil dalam keadaan lagu mana ni? Jahil dalam keadaan bab ketuhanan ni. Nampak tak? Tak faham erti ketuhanan. Tak tahu apa dia Tuhan. Tu dia buat mudah. Hari ni mak bapak pun serupa dah. Nampak? Yang kalau kata hak yang tak pergi sekolah, kalau anak terbalok pergi sekolah, siap. Ada jadi lagu tu. Anak malas pergi sekolah, denda, ambil tindakan. Tapi kalau anak malas semayang, buat gelak-gelak main lagu tu. Jadi lagu tu mak bapak, ibu bapak lah ni. Allah. Nampak tak? Kalau lagu tu haru dan biru lah. Haru biru lah keluarga tu. Tak ada apa lah. Nampak tak? Makna hidup tu tak ada dah. Nikmat hidup tu tak dapat nak rasa. Tak tahu apa dia pengertian hidup di atas dunia. Nak merasa sikit sebanyak nikmat hidup atas dunia ni. Nikmat menjadi hamba. Jadi hamba ni nikmat tu. Jadi hamba Allah ni satu nikmat. Merasai diri tu sebagai hamba Allah tu satu nikmat. Bukan satu perkara yang membawa kepada kemudaratan. Tapi benda manusia ni yang ada akal tadi ni, yang tak dapat membezakan mudarat dengan nikmat ni, yang kita heran. Akal yang ada ni ada untuk apa? Guna untuk apa? Nampak tak? Tak layak lah kalau manusia yang ada akal ni tak reti nak membezakan antara nikmat dengan mudarat ni. Aduh, tak layak jadi manusia. Sungguh sayang. Tu kita kena tolong-menolong lah. Tolong-menolong. Pakat-pakat tolong. Tapi kejarah jalan macam ni tak tahulah ada orang nak mau tak mau. Orang lebih pentingkan kehidupan yang sementara ni. Seolah-olah kehidupan ni tak ada penghujung dia tu. Allah. Sedangkan dunia sendiri pun ada penghujung dah. Semua manusia maklum dah. Tambah kita hak asal daripada keturunan Islam ni, dia maklum dah. Dia dapat ketahui dah. Yang kata dunia ni, hingga diri dunia ni bukan suatu perkara yang kekal diri dia. Ada. Dia pun akan menerima kebinasaan. Hantu dia kita nak pulun sampai kita kata Allah, tinggal sembahyang, tinggal yang ibadat dengan Allah Ta'ala, tinggal apa suruhan-suruhan Allah, tinggal apa tanggungjawab dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan kita ni. Allah, duk tang mana ni hati budi seseorang tadi ni, akal fikiran hamba tadi duk tang mana ni, seolah macam tak berakal tau. Nampak tak? Tu asalnya kita ni molek. Kelahiran main dekat apa di atas dunia ni dalam keadaan yang cukup molek. Ada kalanya rupa parah tu Tuhan cipta tu molek dah. Lepas tu kesempurnaan pada diri dia tu Tuhan pelengkapkan lagi dengan segala sifat yang sempurna dah. Allah. Nampak tak? Apa lagi nak kata? Tang tu saja pun kita tak terucap dah. Tak dapat dah kita nak kata apa. Dengan biji mata sebiji ni pun tak dapat dah kita nak mengungkapkan kata-kata dengan Allah Ta'ala ni. Melainkan kita memperhambakan diri dengan Allah. Itu sebaik-baiknya. Maksud kata lagu mana memperhambakan diri dengan Allah ni? Menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dengan makna kata perkara-perkara yang Tuhan suruh, perkara-perkara yang Tuhan suka, tolonglah kita buat itu. Mana kata tinggal perkara-perkara yang Tuhan tak suka, tinggal perkara-perkara yang Tuhan benci. Kalau nisbah kita sama-sama kita ni orang panggil
Orang kata apa? Jaga adab dan orang panggil kedudukan kita ni dengan sama-sama kita ni. Kalau kata orang yang berjasa dengan kita. Nampak tak? Tu orang panggil balas budi. Satu syukur. Nampak tak? Istilah agama dia panggil syukur. Lagu tu kata balas budi. Berterima kasih. Ni tanda berterima kasih tak mana ni? Di mulut ni. Allah. Kalau kata boleh lah. Nah, tu buat sesuatu dapat berjaya. Alhamdulillah. Tu di sini ya. Nampak tak? Tu hak dapat tadi ni milik dia belaka. Nampak tak? Bukan kita kata nak menafikan hak tu milik dia. Memanglah milik Tuhan kurniakan kepada dia, tapi milik hak yang dimilikkan oleh dia tu asal daripada Allah, tapi dia buat macam permilikan hak mutlak semata-mata pada pihak diri dia. Nampak tak? Habu asono. Nampak tak? Tu alhamdulillah tak sampai pun di hati ni. Nampak tak? Mana tanda dia kata tak sampai? Boleh-boleh hak tu nak jadi lebih lagi lah. Kalau sebelum ni takat-takat kita kata pukul 8 9 ni balik. Sama-sama boleh hak tu 3 4 hari baru balik. Tu dia. Nampak tak? Semayang pun tak jaga. Yang pentingnya hak tu lah kita ni semayang, ibadat kita dengan Allah Ta'ala tu. Dan juga orang panggil kelakuan-kelakuan hati kita dengan Allah tu. Hak tu lah penting yang kita nak kena jaga. Hak lain tu tak apa. Tu bila kita berserta dengan Tuan pemilik segala-galanya sesuatu ni, maka kita takkan susah. Seseorang kalau dia bekerja dengan seorang raja, takkan dia nak terfikir lagi aku ni nak makan apa kalau kerja dengan raja ni. Fikir lagu tu kah? Tengku Bedah Liar arwah dah. Lah ni tengku apa? Salahuddin. Tiba-tiba tengku Salahuddin kata, "Hamai sak seorang mai kerja dengan saya." Balik dia duk pergi kiat dah kono, kalau aku kerja dengan Tengku Salahuddin aku nak makan apa? Nampak? Boleh lah fikir lagu tu, layak ke lagu tu? Orang lagu ni bengong. Dia masih di dalam keadaan kebengongan. Dia tak tahu apa dia, siapa dia Tengku Salahuddin tu. Nampak? Dia tak kenal lah tu. Dia tak kenal apa dia, siapa dia Tengku Salahuddin. Dia tengah bengong dengan Tengku Salahuddin ni. Dia tak tahu siapa dia. Nampak tak? Tu dia duk main, yakin tak yakin. Jadi lagu ni tak boleh nak buat apa. Dia masih dalam keadaan orang panggil taradud pimai. Pegangan dia tak kemas. Pasal dia tak kenal. Orang hak yang kenal, orang tak padah ni satu peluang yang baik. Halah. Tengku Salahuddin panggil kita pergi duduk dengan dia, kerja dengan dia. Allah. Nampak tak? Tetap dah lah. Mesti ada tempat penginapannya. Takkan dia tak bagi kat aku tempat penginapan. Makan minum ni jangan dia cerita lah. Takkan dia nak biar aku kerja dengan tempat tak pergi makan. Aku bukan hamba. Nampak tak? Dia panggil suruh buat kerja. Allah. Tu. Tak ada perkara yang boleh kita nak fikir cara negatif lah. Kalau di dunia ni, kalau kerja dengan raja ni. Nampak? Ni tiba-tiba nak suruh dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Fikir macam-macam ni. Allah. Kalau lagu ni lah. Nak buat lagu ni macam mana? Gunung ni. Ni orang yang macam ni. Otak ni memang sengit. Nampak tak? Ni perlu diperbaiki. Masyarakat hari ni. Nampak tak? Kalau kita bercakap lagu ni, kata kita cengih. Nampak tak? Oi, garang ustaz ni. Cakap mencengih. Nampak tak? Tu. Hak bab kita ni jangan nak cara lah. Cara cakap, cara penyampaian kita ni. Nampak tak? Ada jenis dia lagu tu. Tapi hak kita bercakap, hak kita kata. Cuba ambil dengar hak kita kata tu. Benda betul ke tak betul? Nampak tak? Ni Tuhan lah. Ni nak cerita kata Tuhan. Bila kita dah faham arti ketuhanan ni, tahulah kata dia tu lagu mana. Dia bukan bangsa yang boleh menerima binasa. Dengan makna kata Allah senantiasa ada. Bila Allah senantiasa ada, bersertalah dengan segala ketuhanan bagi dia. Apa ketuhanan bagi dia? Dia wajib, kudrat dia senantiasa ada. Iradat dia senantiasa ada. Ilmu dia senantiasa ada. Kehendak dia senantiasa apa dia? Melihat dia senantiasa ada. Penghidupan dia senantiasa ada. Dan kalam-kalam dia senantiasa ada. Nampak? Bila kudrat tu senantiasa ada, apa saja Tuhan kehendak dia nak buat, dia boleh buat. Nampak pergi? Nampak tak? Tu lagu tu. Tu yang kata faham di ketuhan tu. Atau pengertian ketuhanan ni. Nampak tak? Tu nak rasa kata susah hati lagu mana? Kalau duduk susah hati lagi, hati tu balik dia kena cuci semua lah.
Balik telan ni pula lah, kelorok pula kot. Kalau duk berzikir tak jadi. Tak duk zikir pun tak jadi lagi ni. Kelang kelorok sama. Tak apa kelang kelorok tu lah, tambah pitubar sikit lagi. Kot dia keluar cerah lagi. Nampak tak? Benda lagu ni bukan kata lagu mana pakat-pakat kita. Nak pakat-pakat fikir. Baru kita pakat-pakat nampak. Lagu tu. Kerana telah kejap. Pada pihak mana ni? Pada pihak pengetahuan dan juga i'tiqad tu. Tu kata kejap tu. Nampak tak? Kerana telah kejap tadi ni pada dalil, kait dalil tadi ni qidam yang telah lalu. Pada pihak sifat qidam yang kita bicara lepas tu. Tak mau nak bicara dah, panjang lah kalau kita bicara dah. Lagi pula dia kata, kalau ia ta'ala tu baru, maka tentulah ada ia ta'ala tadi ni tidak wajib. Lagu tu. Kalau Tuhan ni bersifat dengan hudus lah, tentulah ada Tuhan ni bukan satu perkara yang wajib. Nampak tak? Kalau bukan suatu perkara yang wajib, kalau Tuhan bersifat dengan baru, ada Tuhan ni tentu daripada perkara yang macam mana ni? Harus Bila kata perkara tu perkara yang harus, mana kata ada tu ada berkaitan dengan perkara yang harus, maka ada lagu tu macam mana? Boleh tak ada, boleh ada, boleh tak ada, boleh ada lagu tu. Itu kita baru. Ada permulaan dan berkaitan dengan kebinasaan, fana bagi dia tu. Nampak tak? Ni macam saya duk sembang sangat ni. Ni dan surah ni lah menyampai. Ada mula, ada sud. Ada mula, ada sud ni. Kita mengaji tak saat ni pun. Ada mula, ada kita mula. Lagi kita ada kesudahan. Ni perkara yang fana. Tu orang panggil perkara baru. Nampak tak? Sabit dengan baru lagu tu. Apa pun kelakuan yang bersabit dengan perkara baru. Semua lagu tu. Tu kalau segak pun, sat ya. Kalau pandai pun, sat ya. Nampak tak? Kalau bodoh pun, sat ya. Nampak? Kalau sakit pun, sat ya. Kalau kuat pun, sat ya. Ni cakap mudah orang panggil. Sat ni nak buat kata apa? Sementara ya. Sementara. Sebab bangsa dia jenis boleh menerima permulaan, dan bangsa boleh menerima permulaan ni tetap boleh menerima kebinasaan. Tu orang panggil sabit dengan apa nama Adam, dan sabit juga dengan fana. Nampak? Sabit dengan Adam, sabit dengan hudus, dengan juga orang kata sabit dengan fana. Nampak tak? Tu kita. Apa saja yang berkaitan dengan kita. Jangan Khalid. Nampak tak? Biar kita sombong atas jalan lagu lain, tapi pada pihak kita dengan Tuhan jangan sombong. Nampak tak? Nak sombong lagu lain, tapi dengan Tuhan jangan sombong. Nampak tak? Tak layak kita sombong dengan Tuhan. Kalau sama-sama makhluk ni, tak apalah, buatlah lagu mana pun. Tapi kalau ikut daripada rentahan apa Tuhan, ikut daripada acuan Rasul Tuhan, nampak? Sombong dengan makhluk ni suatu perkara yang orang panggil suatu perkara apa? Perkara maksiat orang panggil. Tu nisbah pada syarak. Perkara yang dikatakan perkara yang dicela. Tu sombong dengan makhluk tu. Nampak tak? Tu sombong dengan makhluk. Tu pun Allah Ta'ala cela dah tu. Kelakuan yang macam tu. Nampak? Tambahlah kalau sombong dengan Tuhan. Ni habis takabur ni orang panggil. Nampak tak? Tu. Maka tentulah ia Ta'ala tadi ni tidak wajib. Padahal ada Allah Ta'ala itu wajib pada akal. Sedangkan nampak tak? Ketetapan kita pada pihak awal dulu ni, bicara bahasan bab wujud ni, apa yang kita nampak? Nampak tak? Apa yang kita putih pada pergantungan kita dengan hukum akal ni, wajib pada akal. Pada pihak adanya Allah Ta'ala. Nampak tak? Tu kata ada yang bangsa wajib orang panggil. Bangsa tetap yang mesti lagu tu orang panggil. Maka ada tu orang panggil yang mesti. Nampak? Perkara yang mesti. Maksud kata perkara yang mesti ni tak mungkin sama sekali dah. Tetap lagu tu. Lagu tu. Nampak tak? Maka tiap-tiap perkara yang ada ia Bismillah lah. Saya nak perhabis ke lagu mana ni? Kita baca di tempat saya pula lah. Buat di tempat saya, tepu kuis jam 2 jam ke apa aku suka kita.
Baik. Takat tu lah. Maka tiap-tiap perkara yang ada tu, maka tiap-tiap perkara yang ada ia perkara tadi ni wajib padanya, maka perkara tadi ni tentulah ia perkara tadi dikatakan perkara yang macam mana? Sedia. Nanti kita sambung pula lah tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Dapat habis bang berkaitan dengan masalah kita bab baqa ni. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.